Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum saya memulakan, ada beberapa perkara saya nak sebut. Yang pertama ialah saya ingin ucapkan selamat menyambut Ramadan, dan ini merupakan Ramadan yang pertama bagi kita di negara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan diberikan kekuatan untuk kita beribadah, bersolat, membaca Al-Quran, beristighfar dan seterusnya, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Di Perlis ni kita sekarang ni kita kempen Jom Ramadan di Perlis, bukan kerana disebabkan adanya pahala lebih kalau di Perlis dibandingkan negeri lain, tetapi kerana kita menyediakan program yang begitu banyak untuk mereka yang ingin berramadan di Perlis. Di Masjid Alwi umpamanya, kalau kita buat di program tu di Masjid Alwi, daripada malam sampai ke pagi, penuh dengan program-program yang memberikan manfaat bagi mereka yang berramadan di Perlis. Maka siapa yang ada ke lapangan, dia dijemputlah untuk ke Perlis datang untuk berramadan di sini, insya-Allah. Sepanjang 30 ataupun sebulan, 29 ataupun 30, di mana kita insya-Allah akan melalui program yang baik yang telah kita sediakan, insya-Allah. Perkara yang kedua sebelum saya mulakan ialah saya nak kempen buku ni. Buku ni free. Kita keluarkan oleh Jabatan Mufti kepada orang Perlis dapat free, orang luar pun yang mai ke Pejabat Mufti akan dapat free, ataupun program-program Jabatan Mufti Perlis akan dapat free, iaitu Garis Panduan Pengurusan Jenazah. Buku ni menarik dan kerana kita telah menceritakan dalamnya tentang pengurusan jenazah daripada awal, daripada jenazah tu meninggal, setelah dia meninggal apa yang dia patut buat, sehinggalah apabila dia meninggal dan kemudian dikebumikan, dan apa amalan-amalan yang patut kita buat setelah dia meninggal. Dan ini dengan bentuk yang mudah, dalam poin-poin yang mudah, disertakan dengan dalil-dalil yang ringkas dalam hal ini. Saya sebut ni lah, bukan nak jual, saya tak berniaga. Yang ni diberikan secara percuma, wakaf oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Jadi boleh dapatkan. Okey, kita hari ni saya mulakan program yang awal sikit. Saya cadang masa awal tu kerana ingin cadang awal tu nak membuat kuliah tafsir, tapi saya bimbang kerana besok saya nak bermusafir dan seumpamanya, takut tak dapat saya buat setiap hari kerana urusan tugas yang lain. Maka saya sambung lagi bingkisan daripada Nabi SAW. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bingkisan daripada Nabi SAW kali ini saya nak menceritakan tentang seorang badui yang datang kepada, yang menyertai Nabi SAW di dalam peperangan. Hadis ni adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan riwayatkan juga oleh selainnya, termasuk riwayat Imam Ahmad dan selainnya, yang menceritakan tentang peristiwa ini. Di mana ada seorang badui yang mengikuti Nabi SAW. Apabila saya sebut badui, maksudnya Bedouin. Bedouin ni orang Arab. Arab ni dia orang, kita panggil macam, kalau orang Melayu dia kata orang darat sikit lah. Orang Arab dia berbeza dengan orang bandar, di mana mereka kerana duduk di padang pasir dan seumpamanya ni, menyebabkan kadang-kadang tabiat mereka tu keras. Kemudian dia punya knowledge pun tak begitu luas. Kadang-kadang bukan tak luas, mungkin dalam isu padang pasir dan seumpamanya dia pandai, tapi kadang-kadang dia datang tu dia macam orang kata straight. Itu yang cerita datang kencing di masjid. Nabi maafkan mereka kerana Nabi tahu dia kadang-kadang ni dia tak faham sikit. Kita kata macam orang darat lah kan. Nak kata kampung, orang kampung marah, siapa orang kampung juga kan. Tapi maksud orang yang tak banyak bergaul. Sebab tu Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata, man sakanal badiyata jafa. Siapa yang duduk di Badiah, orang yang duduk di Baduin lah, yang duduk di padang pasir, yang duduk, dia akan Jaffa, dia agak keras, dry.
Bila dia datang kepada Rasulullah pun, ya Muhammad, wahai Muhammad, dia panggil Rasulullah macam tu. Kerana Nabi kata kan, kerana dia sebab dia begitu, dia datang ke masjid, dia kencing di masjid dan seumpamanya. Kerana dia tak tahu, dia nak kena didik dah, kena tarbiyah dah. Tak apa. Dia biasanya orang Badui ni, dia yang banyak ikut Nabi ni orang bandar lah. Maksudnya orang di mudun. Jadi Badui pun ikut juga Nabi, tapi jumlah mereka bila datang akan diceritakan oleh para sahabat, kerana biasanya jarang Badui-Badui ni nak meriwayatkan, kerana mereka ni bukan tabiat macam begitu. Mereka orang padang pasir. Siapa yang pernah, saya duduk di Jordan dulu belajar, dan saya tahu tabiat Badui di padang pasir ni. Orang yang duduk di Arab Saudi juga akan tahu tentang cerita-cerita Badui ni. Kadang-kadang mereka sebab tu yang datang pada Nabi apabila yang doa pada Nabi, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kau rahmati sesiapa pun melainkan kami berdua saja. Jadi pemikiran dia begitu, sehingga Nabi SAW nyatakan, laqad hajartal wasi'ah, engkau telah menyempitkan benda yang luas. Rahmat Allah luas, kenapa kau nak doa kita saja, dua saja. Tapi tak apa, Nabi tak marah dia, Nabi didik dia. Bahkan kadang-kadang soalan-soalan dia tu tak cerdik pun, Nabi layan soalan Badui ni. Okey. Badui ni sangat bagus. Dia datang kepada Nabi SAW, dia pindah, dia tak duduk Badui, dia duduk di Madinah kerana dia nak mengikut Nabi SAW. Kemudian dia menyertai satu peperangan. Dalam riwayat An-Nasai, ia tidak menceritakan peperangan apa. Ada sebagian riwayat menyebut macam isyarat, menyebut tentang peperangan, menyatakan ia peperangan Hunain. Tapi riwayat-riwayat yang ada itu tidak menjelaskan apakah peperangan tersebut. Dia datang, dia menyertai peperangan. Dan apabila habis peperangan, seperti biasa, Nabi SAW, kalau ada daripada harta rampasan perang, Nabi SAW membahagi-bahagikan harta rampasan perang itu kepada tentera yang terlibat. Jadi Nabi SAW juga bagilah kepada dia, kerana dia juga terlibat di dalam peperangan tersebut. Jadi Nabi pun ingat kat dia, semasa awal pun bila dia nak ikut Nabi, Nabi dah pesan kepada para sahabat yang lain supaya Nabi kita tengok dia lah, maksudnya kamu layan dia sikit. Maksudnya kerana dia ni ialah orang Badui, Nabi suruh tengok dia elok-elok, tengok dia macam mana. Maksudnya Nabi ada sayang Nabi pada dia. Jadi bila Nabi bahagi harta rampasan perang kerana dia terlibat dalam peperangan berkenaan, sahabat sampaikan harta rampasan tu kepada dia. Dia tanya sahabat, mahadha, benda apa ni? Dia mereka kata, qismatun qasamahu Nabi SAW lak. Ini pembahagian yang mana Nabi telah bahagikan, Nabi yang bahagikan untuk engkau. Jadi dia dapat harta ni, dia pergi kepada Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, ni apa Rasulullah? Rasulullah kata, ada qismatun qasamtuhu lak. Ini pembahagian yang aku bahagikan untuk engkau. Rasulullah beritahu dia, ini bahagian daripada harta rampasan perang. Orang lain dapat, ramai orang dapat, kau pun dapatlah, aku bagi untuk kau. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, ma hadha taba'tuk. Wahai Rasulullah, aku tak ikut engkau kerana nak dapat habuan ini. Aku tidak ikut kau kerana nak dapat ni. Walakin ittaba'tu atau innama ittaba'tu li urma ila hahuna fa asyara ila halqihi fa amutu fa adkhul al jannah. Wahai Rasulullah, aku sebenarnya ikut kau supaya aku ni berperang, kemudian dipanah aku ni ke sini ni, ditunjuk ke halqum dia ni. Kemudian aku mati, kemudian aku masuk syurga. Dia kata, innama taba'tuka ala an urma ila hahuna fa amutu fa adkhul al jannah. Wahai Rasulullah, aku ikut kau kerana supaya aku ni dipanah sehingga ke sini, halqum aku,
Dan kemudian aku mati dan aku masuk syurga. Nabi dengar kata-kata dia. Dia kata benda tu pada Nabi SAW. Nabi kata, in tasduqillaha yasduqka. Nabi kata, kalau kau benar janji kau dengan Allah, benar apa yang kau kata ni kerana Allah, janji kau dengan Allah, yasduqka, Allah akan membenarkan kau. Yakni Allah akan merealisasikan apa yang kau hajati itu. Jika itulah azam kau dengan Allah, jika itulah hasratmu, janji kau dengan Allah, Allah akan merealisasikan janjimu itu. Allah akan merealisasikan niat dan hasrat kau itu. Itu yang Nabi SAW kata kepada dia. Kemudian dia bangun, dia meneruskan peperangan. Kemudian sahabat bawa dia terkorban. Nabi kata, huwa. Nabi kata, betul kan dia ke yang terkorban? Dia tadi baru cakap Nabi pergi berperang. Di medan perang, masih di medan perang, terkorban. Dan dia memang dipanah di tempat yang ditunjukkan tadi. Dan dia mati syahid. Ini adalah hadis. Hadis ini panjang lagi. Kemudian bagaimana Nabi SAW memberikan baju Nabi kepada dia supaya dikafankan dengan baju Nabi, tanda redha Nabi SAW dengannya. Dan disyarahkan oleh syurah hadis ketika mensyarahkan hadis ini. Siapa yang dia bidang hadis yang minat, dia boleh tengok syarahan yang menarik yang disebut oleh Al-Asyubi dalam Dakhiratul Uqba, yang mensyarahkan Sunan Mujtaba, yakni Sunan Al-Imam An-Nasai. Saya rehat sikit, saya bagi laluan sekejap ada kereta api kat belakang. Okey. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ada sebut pada dia. Nabi kata tentang lelaki ni, tentang badui ni, Nabi kata, sadaqallah fasadaqahullah. Nabi kata, sadaqallah fasadaqahullah. Dia benar dengan Allah, lalu Allah membenarkan janjinya. Apa yang dia benar tu Allah benarkan, Allah realisasikan dia. Penonton yang dirahmati, saya apabila baca hadis ni, saya rasa tersentuh dan memikirkan tentang diri kita sini. Sejauh mana kita benar dengan Allah dalam hal-hal janji kita dengan Allah. Kalau kita benar janji kita dengan Allah, misalnya kita kata, ya Allah, aku buat ini kerana-Mu, aku nak ini kerana-Mu, Allah akan merealisasikan janji kita itu. Siapa yang hidup, dia akan tahu pengalaman dalam kehidupan dia. Orang yang membenarkan hasratnya, yang benar tulus untuk bangun qiyamul lail umpamanya, tahajud, pasti dia bangun. Pasti Allah akan membangunkan dia. Dan dia akan dapati dia bangun pada waktu tahajud. Orang yang menuntut ilmu kerana Allah, pasti Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Hanya Allah yang tahu sejauh mana kita benar hasrat yang ada dalam dada kita itu kerana Allah. Kalau kita benar, macam Nabi kata, in tasduqillah yasduqka. Jika engkau benar dengan Allah, Allah akan membenarkan, merealisasikan janjimu itu, hasratmu itu. Orang-orang yang benar untuk melakukan sesuatu kebaikan kerana Allah, Allah akan menjadikan, merealisasikan apa yang menjadi hasratnya. Cumanya mungkin dia kena tahulah sejauh mana dia benar dan tak benar, hanya dia yang tahu dengan Allah. Sejauh mana dia bersungguh-sungguh dan tidak bersungguh-sungguh, hanya Allah yang tahu. Hatta
kalaupun katakanlah dia tak tercapai apa yang menjadi hasrat dia dengan Allah itu, yang mana sesuatu hal yang dia buat kerana Allah, benar dia betul-betul kerana Allah, Allah tetap akan memberikan pahala kepadanya. Sebenar pahala itu. Seperti mana orang yang telah merealisasikan hal itu. Sebab itu dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul marad. Nabi kata, di Madinah ni ada orang yang mana kamu tak melalui satu perjalanan, tak melintasi satu lembah, melainkan mereka menyertai kamu di dalam pahala. Mereka tak datang tapi pahala dapat. Sebab apa? Habasahumul marad. Kerana mereka itu terhalang oleh sakit. Maksudnya kalau tak sakit, memang dia sampai. Dia bukan main-main janji dia. Memang dia akan sertai perjuangan itu. Dapat pahala dia. Kalau kita benar dengan Allah untuk berjuang agama umpamanya, niat kita hanya kerana Allah, Allah akan membenarkan kita, mempertahankan agamanya. Cuma insan seringkali kata-kata kita itu, janji manis kita itu kadang-kadang hanya menghias mulut kita. Tapi bukan azam kita yang sebenar dengan Allah. Allah Maha tahu. Sebab itu Allah Al-Quran sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang mukminun ada orang yang benar janji mereka dengan Allah. Sebahagian mereka telah pergi kerana menunaikan janji itu. Sebahagian mereka yantazir, masih lagi menunggu. Sebab itu mudah-mudahan kita ada benda yang benar janji kita dengan Allah. Janji kita untuk suatu benda. Janji kita untuk membaca Al-Quran. Umpamanya, memahami Al-Quran kerana Allah. Bukan kerana nak tunjuk kat member, kerana nak syarah supaya orang kata tak, kerana Allah. Janji kita nak baca Quran setiap malam umpamanya. Janji kita dengan Allah. Allah akan membuka jalan untuk kita melakukan hal itu. Janji kita dengan Allah untuk salat tahajud setiap malam umpamanya. Allah akan menghadirkan kita. Kalaulah kata zaman masa kita sakit pun, tetap pahala akan diberi pada kita. Kerana Allah mengetahui kita benar janji kita dengannya. Untuk mencari yang benar janji itulah yang kadang-kadang sukar bagi kita ini. Di bulan Ramadan, di dalam kesunyian malam, di dalam bulan yang diberkati, dalam salat kita, dalam doa kita, setiap kita mungkin ada janjinya dengan Allah yang tertentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merealisasikan janji kita. Bukanlah janji kepentingan dunia. Janji inilah janji hanya untuk Allah. Sebab itu man aslaha niyata balagh. Siapa yang betul niat dia, dia akan sampai niat dia. Orang yang niat, dia betul-betul niat nak sedekah pada satu benda, Allah akan jadikan dia boleh bersedekah. Kalau dia memang ikhlas. Walaupun mungkin masa awal tengok dia tak ada duit. Dia tengok satu benda dia nak tolong tu, niat ikhlas. Ya Allah, aku nak tolong kerana-Mu. Takkan orang. Allah akan merealisasikan hal itu. Allah akan merealisasikan. Percayalah. Allah akan merealisasikan, maksud itu akan hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua ni adalah orang-orang yang ada janji dengannya. Dan Allah merealisasikan itu sebagai tanda Allah meredai kita dalam hal itu. Kita kadang-kadang apabila orang-orang yang kita suka ataupun kita harap dia suka dengan kita ataupun kita harap dia okey dengan kita, dia bagi satu mesej kat kita, tanda dia puji kita ke apa, kita rasa bahagialah kerana masya-Allah dia okey dengan kita. Dalam hidup ni kalau ada banyak tanda-tanda yang Allah berikan pada kita, dia realisasikan hasrat kita. Sebagai tanda dia redha kepada kita dalam hal itu. Alangkah bahagianya, jauh lebih bahagia daripada tanda-tanda
keredaan orang lain kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah. InsyaAllah kita akan cubalah sedaya upaya. Kalau setiap saya ni kalau tak dapat pagi kerana urusan, saya akan cari juga waktu lain setiap hari untuk memenuhi ruang live ni. Dan insyaAllah lepas Zuhur nanti ada sesi saya tafsir surah An-Nas. Ini program Durus Ramadan di Masjid Alwi, dan tuan-tuan juga boleh sertai, insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.